Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kita bersua kembali untuk Semasa 4. Kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya wilayah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menjadikan kedudukan Sabah dan Sarawak lebih strategik untuk dibangunkan sebagai kawasan pertumbuhan baharu. Justru beliau berkata perjanjian Malaysia 1963 perlu dilaksanakan segera. Limpahan pembangunan di Kalimantan perlu digarap segera agar Sabah dan Sarawak lebih pesat membangun. Seiring dengan perkembangan tersebut, kini adalah masa terbaik untuk memajukan Sabah dan Sarawak. Sejak 1963, Sabah dan Sarawak banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar di Perhimpunan Agung UMNO 2022 di Ibu Negara. Lebih 350 menara telekomunikasi di kawasan berisiko seluruh negara sudah dinaik taraf bagi mengelak ditenggelami banjir. Kerja-kerja naik taraf sejak 2014 itu paling banyak dijalankan di Pantai Timur dengan 127 daripadanya di Kelantan. Menurut Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus, tapak menara telekomunikasi terlibat dinaikkan antara 1 hingga 4 meter mengikut kesesuaian lokasi. Beliau ditemui media selepas mengiringi Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fazil meninjau menara telekomunikasi yang telah selesai dinaik taraf di Kampung Bendang, Pak Yong, Pengkalan Kubur. Hadir sama Ketua Setiausaha KKD Datuk Seri Muhammad Mentek. Susulan rungutan pengguna lebuh raya berhubung kekurangan lorong teknologi identifikasi frekuensi radio RFID di Plaza Tol yang menyebabkan kesesakan. Sebagai permulaan, Plus Expressway Berhad akan menambah 12 lorong RFID selewat-lewatnya pertengahan April ini. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata keputusan itu dicapai hasil pertemuan beliau dengan wakil dari kumpulan Touch and Go Malaysia, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Plus Malaysia pagi tadi bagi mendapatkan maklumat jelas mengenai isu kesesakan di Plaza Tol yang menggunakan RFID seperti diutarakan pengguna. Isu keselamatan turut dibangkitkan iaitu kedudukan laluan RFID di Plaza Tol yang berubah-ubah telah menyebabkan kemalangan. Satu program terapi akademik, program GRADE diperkenal dalam usaha memperkasa anak-anak palsi cerebrum CP. Presiden Gabungan Anak-anak Palsi Cerebrum, Rafidah Alias Rafiza Ahmad berkata, ia bertujuan memberi pendidikan akademik dan terapi kepada kanak-kanak CP yang tidak diterima ke sekolah. Program itu menggunakan rancangan pembelajaran individu, memandangkan cara pendidikan bagi setiap kanak-kanak CP berbeza mengikut keperluan dan keupayaan masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang kreatif dipraktikkan supaya anak-anak CP mendapat pendidikan serta kemahiran untuk masa depan mereka. Kementerian Komunikasi dan Digital meminta syarikat telco membaiki segera menara telekomunikasi yang rosak akibat banjir baru-baru ini, terutama di Terengganu dan Kelantan. Timbalan Menterinya Teo Ni Cheng berharap tindakan segera dapat dijalankan bagi memudahkan perhubungan penduduk. Beliau berkata demikian selepas mengedar tanlung kepada masyarakat Tionghoa bersempena kedatangan perayaan Tahun Baru Cina di Kampung Cina Kuala Terengganu. Semasa 4 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam perpaduan.